Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Yang di-Pertua PIBG SK Serutama, Encik Jumah Sri bin Jumin, sahabat saya Encik Saharudin bin Muhammad Hashim, Guru Besar SK Serutama, Wakil PBD Sabak Benam, rakan-rakan guru penungkanan SK Serutama, rakan-rakan AJK PIBG SK Serutama, rakan-rakan guru, rakan-rakan ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat kita semua bersama dalam alam maya sempena Mesyuarat Agung PIBG SK Serutama. Walaupun mesyuarat ini diadakan secara maya, namun ia tidak sedikit pun mengurangkan rasa seronok saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada YDP PIBG dan jawatan kuasa serta pihak sekolah yang telah berjaya mengadakan mesyuarat dengan kaedah atas talian. Saya kira inilah norma baru yang kita perlu lalui sejak pandemik dan seterusnya, insya-Allah mungkin hingga pada masa-masa hadapan. Sabar dan tahniah saya ucapkan kepada semua warga SK Serutama, terutamanya para ibu bapa yang cakna terhadap perkembangan di sekolah dan pembelajaran anak masing-masing. Para hadirin yang dihormati sekalian, Mesyuarat Agung PIBG merupakan medium yang penting untuk ibu bapa dan pihak sekolah membincangkan agenda pendidikan anak-anak. Saya yakin dengan sokongan ibu bapa dan kesungguhan guru-guru, SK Serutama akan terus menjadi antara sekolah pilihan masyarakat di sini. Kepada guru besar dan kepada semua warga guru, inilah cabaran yang perlu ditangani dengan bijaksana, beserta dengan usaha yang terancang dan komitmen bagi memastikan SK Serutama terus cemerlang pada masa depan. Pendidikan hari ini sudah melalui perubahan yang besar. Pengajaran dan pembelajaran bersemuka melalui kaedah konvensional telah berubah menjadi pendidikan secara maya, secara atas talian pada era pandemik ini. Bukan sahaja alat peranti diperlukan, tetapi kemahiran menggunakannya juga diperlukan. Kesungguhan guru dituntut untuk meningkatkan penguasaan dan kualiti PDPR, dan komitmen ibu bapa untuk memastikan anak-anak mengikuti kelas juga diperlukan bagi memastikan proses PDPR berjaya dilaksanakan. Namun, kaedah PDPR ini boleh dipelbagaikan secara offline dengan pilihan latihan dalam lembaran kerja, latihan melalui WhatsApp ataupun mesej. Sememangnya untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang, usaha sepatutnya tidak terletak pada para guru sahaja dan pihak sekolah semata-mata, tetapi gabungan semua pihak, terutamanya PIBG dan komuniti setempat juga amat-amat diperlukan. Saya juga dimaklumkan pihak sekolah ada melaksanakan program ziarah kasih tahniah kepada pihak sekolah dengan membuat lawatan sehingga ke pintu rumah anak-anak murid bagi memastikan anak-anak yang terkesan dengan COVID-19 serta mengadakan lawatan ke rumah murid yang tercicir PDPR dengan menghantar lembaran kerja. Saya ucap tahniah kepada pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah yang telah melaksanakan usaha yang sangat mulia ini. Saya menyeru kepada para ibu bapa, terutamanya penjaga murid sekolah ini, agar sama-sama memainkan tanggungjawab. Ayuh, sama-sama kita melihat dan duduk bersama anak-anak membuat tugasan yang diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan ibu bapa yang dihormati sekalian, perubahan pendidikan serta pandemik ini perlu ditangani secara menyeluruh. Semasa saya di KPM, kita mahu murid belajar dan mengembangkan bakat serta potensi diri mereka dengan kaedah yang menyeronokkan tanpa dibebani dengan peperiksaan. Dan maka atas sebab itu, kita masukkan peperiksaan UPSR bermula pada tahun 2020. Kita tidak mahu anak-anak terganggu dengan tekanan peperiksaan untuk menjadi cemerlang. Namun untuk mengukur tahap penguasaan murid, pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS masih diteruskan. Selepas ini, ibu bapa dan penjaga usah risau kalau anak-anak tidak dapat nombor lagi. Apa yang penting, pastikan anak-anak menguasai PDP yang disediakan oleh para guru. Tuan-tuan dan puan-puan, cabaran generasi masa depan adalah cabaran berkaitan kerjaya. Konsep belajar untuk cemerlang dan bekerja untuk makan gaji perlu diubah. Hasrat KPM
untuk menjadikan pelajar yang lahir daripada sistem pendidikan berupaya menjadi pendapatan sendiri, berkonsepkan work-based learning, selain dari bekerja di sektor kerajaan dan swasta. Sebab itu, diwujudkan sekolah vokasional, IPTA dan IPTS yang menyediakan modul untuk generasi masa depan boleh menjana pendapatan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan di kementerian saya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, MINDEC, telah menekankan kepentingan berniaga sebagai satu punca pendapatan utama dengan tema 9/10 pendapatan adalah melalui perniagaan. Di bawah MINDEC ada agensi yang memberi latihan seperti IKMA dan INSCAN, dan ada agensi yang membantu memberi dana dan pinjaman untuk memulakan dan meneruskan perniagaan. Antara agensi yang berkaitan adalah Tekun, SME Bank, Bank Rakyat, SKM dan beberapa agensi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menggalakkan sekolah-sekolah menubuhkan koperasi sekolah. Saya melihat potensi koperasi sekolah yang mempunyai pasaran sedia ada dan koperasi boleh mencatat keuntungan dengan mudah. Selain daripada itu, koperasi juga akan menjadi tempat untuk melatih murid, menanam minat untuk berniaga. Sebagai tanda mata saya, semasa saya di KPM, saya sebenarnya telah meluluskan pertukaran sebanyak RM50,000 untuk penyelenggaraan di semua sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Muslim Besar, dan saya yakin kerja-kerja penyelenggaraan itu telah pun dimulakan dan ada juga yang telah selesai setakat ini. Sebagai tanda kenangan dari saya juga telah meluluskan pemberian kursi baru untuk semua guru di sekolah-sekolah Parlimen Muslim Besar. Biar rasa selesa duduk di kursi baru ni, dan kita terus menunjukkan komitmen untuk mendidik anak-anak kita. Dan urusan pembelian telah diuruskan oleh PPD Sarawak Menam melalui kontrak pusat dan agihan ke sekolah-sekolah secara berperingkat dan telah pun dimulakan mulai minggu lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru PIBG yang saya hormati sekalian, sebagai tanda sokongan semua warga sekolah dalam PIBG, saya dengan berbesar hati meluluskan permohonan sumbangan yang dipohon oleh pihak sekolah, yang dipohon oleh pihak PIBG sebanyak RM3,000 untuk tahun ini. Dan akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada jawatankuasa PIBG dan pihak sekolah kerana berjaya menganjurkan mesyuarat agung PIBG secara online, dan terima kasih atas segala komitmen dan kerjasama ibu bapa dan penjaga serta guru yang telah mengikuti mesyuarat ini. Digerakkan dengan iltizam mencapai kesemenangan, saya dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, merasmikan mesyuarat agung PIBG Sekolah Kebangsaan Terutama kali ke-41 tahun 2021 dengan resminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.